taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abadan, kitabullah wa sunnati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar tuan-tuan puan-puan? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang hadir kat sini semua dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan kesian yang Allah Subhanahu wa taala pandang kita, Allah telah pertemukan kita dalam satu majlis. Majlis yang mana Nabi sendiri mengiktiraf majlis ini sebagai satu taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita kata nak pergi ke syurga ni satu perkara yang susah, tapi Nabi sendiri dah mengiktiraf majlis ini majlis yang mana Nabi cakap satu taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita perhatikan, bila mana duduk kat dalam dunia, kalau Nabi dah iktiraf, tak ramai yang percaya, tak ramai yang meyakini. Contohnya kita cakap jangan makan laju, kita ikut cara sunnah Nabi. Nabi dah pesan daripada dulu dah cara makan macam mana. Tetapi kita manusia yang ada sekarang ni lebih mempercayai saintis yang ada mengikut kajian dia orang. Sedangkan Nabi ni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan cakap selain perkara itu hanyalah wahyu sahaja. Sebab itulah satu ketika mana kalau tuan-tuan perasan dalam surah Al-Kahfi, penurunan surah Al-Kahfi itu disebabkan tiga perkara. Penurunan surah Al-Kahfi itu disebabkan tiga perkara. Satu ketika Nabi pergi ke satu tempat, berjumpa ramai orang Yahudi. Orang Yahudi tahan Nabi, wahai Muhammad, andai kata kamu ni benar, andai kata kamu ini seorang rasul, andai kata kamu ni seorang nabi, andai kata kamu seorang utusan daripada Allah, jawab tiga soalan kami. Kalau kamu dapat menjawab tiga soalan kami, kami akan ikut kepada kamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, okey, apa soalan dia? Lalu ditanyalah oleh orang Yahudi, apakah yang kamu tahu dan apakah yang dimaksudkan dengan ruh? Apakah yang dimaksudkan dengan ruh? Yang kedua dibagi tahu, apakah yang kamu tahu dan yang kamu kenal tentang tawaf? Tawaf ni siapa? Manusia yang menguasai timur dan barat, yang mana kita kenal sebagai Zulkarnain, Sultan Zulkarnain. Dan yang ketiga, ceritakan kepada kami pemuda yang duduk dekat dalam gua. Pemuda yang duduk dekat dalam gua. Jadi apa jawapan Nabi? Baik, kalau kamu nak tahu perkara tersebut, besok dekat tempat yang sama, pada waktu yang sama, aku akan terangkan kepada kamu tiga soalan yang kamu minta aku terangkan. Kita jumpa. Lalu keesokan harinya Nabi tak datang. Bila Nabi tak datang tempat tersebut, menyebabkan orang yang ada semalam tu, dia bagi tahu, tengok, Muhammad tak betul ni. Muhammad tidak betul. Tunggu esok tak datang, tunggu 3 hari tak datang, tunggu seminggu pun tak datang. Sehinggalah ada yang mufassirin bagi tahu, ada yang kata hari yang ke-14, ada yang mengatakan hari yang ke-15, barulah Nabi datang. Allah ajar kepada Nabi, andai kata kamu nak berjanji dengan manusia, jangan lupa untuk sebut perkataan insya-Allah. Sebut dulu insya-Allah. Barulah ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada jadi tak jadi, yang penting kita kata ini semua dalam ketentuan Allah. Setelah daripada itu, barulah Nabi terangkan kepada Yahudi tadi 3 perkara yang dipersoalkan berkenaan dengan ruh. Tak perlu dipersoalkan tentang ruh, sebab Allah bagi tahu dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Kamu nak tahu cerita tentang ruh ni untuk apa? Apa keperluan hidup kita ni, tuan-tuan? Kalau kita mudah ceritalah, kalau kita nak beli sesuatu barang, tengok kepada keperluan dan kemampuan. Kalau kita kata perkara tu perlu, beli. Kalau kata perkara tu tak perlu, tak payahlah. Contoh paling mudah lah, kita kalau kata kita orang dapur
Ada bawang merah, ada bawang Holland. Bawang merah kita perlukan tak? Perlu. Bawang Holland perlukan ke tidak? Tak ada pun tak apa. Okey, selesai. Dah jimat kat situ kan? Itu yang agama nak ajar kita. Dan yang kedua, ceritakan tentang tawaf. Lelaki yang mana menguasai timur dan barat, yang dinamakan sebagai Zulkarnain. Dia sebut Iskandar Zulkarnain. Tapi jangan salah tafsir. Zulkarnain atau Iskandar Zulkarnain tu yang beriman. Ada pula orang, sebahagian orang barat bagi tahu yang kata Iskandar Zulkarnain itu Alexandria. Bukan Alexander. Alexander tu bila mana dibaca dia punya sejarah dia bukan orang yang beriman. Sebab itulah dalam kitab sejarah 4 jenis pemimpin yang menguasai dunia. 4 jenis pemimpin yang menguasai dunia. 2 yang beriman, 2 beriman, 2 tidak beriman. Yang beriman namanya Nabi Sulaiman yang menguasai dunia. Yang kedua Iskandar Zulkarnain. Yang dua lagi yang tidak beriman, yang pertama namanya Namrus, yang kedua Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus. Falhasil nak ceritanya tentang yang kedua tadi tu disebabkan tawaf, dan yang ketiga tentang berkenaan dengan Ashabul Kahfi, tentang laki-laki pemuda yang duduk dekat dalam gua. Pemuda yang duduk dekat dalam gua. Barulah Nabi terangkan. Sebab apa? Nabi akan cakap perkara yang datang pada dia wahyu. Nabi tak akan cakap perkara tu selain daripada wahyu. Sebab Nabi tahu setiap pergerakan Nabi, setiap percakapan Nabi, setiap giling Nabi, setiap angguk Nabi, itu semua sunnah. Semua itu sunnah. Nabi cakap, sunnah percakapan. Nabi buat, sunnah perbuatan. Nabi diam, sunnah ikrar. Ikrar. Nabi angguk, Nabi giling, itu sunnah ikrar. Itu sunnah. Jadi tuan-tuan bukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah selesai. Selesai, Allah SWT telah pilih kita duduk dalam satu majlis. Yang majlis tadi saya bagi tahu satu taman daripada taman syurga Allah SWT. Sebelum kita mulakan majlis, kita ada semayang maghrib. Selepas semayang maghrib kita beristighfar. Sedangkan istighfar tu, kenapa kita perlu istighfar selepas solat? Istighfar ni ada 3 jenis istighfar. Istighfar ada 3 jenis. Yang pertama, seseorang itu beristighfar disebabkan dia dosa. Istighfar ni untuk mengampunkan dosa kecil. Taubat untuk mengampunkan dosa yang besar. Sebab tu saya bagi tahu sebelum ni, dosa kita boleh diampunkan dengan 5 cara. Yang pertama, istighfar banyak-banyak kepada Allah. Kalaulah satu hari manusia semayang 5 waktu, katalah tadi kita istighfar 3 kali, maknanya satu hari kita dah selesaikan 15 kali istighfar. Itu orang yang solat. Macam mana orang yang belum solat? Siapa yang nak tegur dia tentang istighfar? Itu yang pertama, cara Allah SWT nak ampunkan dosa. Yang kedua, kita kena perbanyakkan cara membuat kebaikan. Banyakkan buat kebaikan dan lupakan kebaikan kita, lupakan kebaikan apa yang kita buat dekat orang. Buat kebaikan sehingga kita rasa seronok buat kebaikan tersebut. Sebab Nabi bagi tahu, innal hasanat yuzhibna as-sayyiat. Sesungguhnya kebaikan ini menghilangkan dosa. Yang ketiga, dosa ini boleh dihapuskan dengan syafaat Nabi. Syafaat Nabi, Nabi akan beratkan timbangan kita tu. Andai kata, na'udzubillah, kita punya timbangan tadi tu berat kepada dosa banyak, Nabi akan ambil apa saja perkara yang menyebabkan timbangan kita ni berat ke arah pahala, dengan syafaat baginda Nabi SAW. Tapi nak dapat syafaat Nabi ni bukan mudah. Bukan mudah. Perlukan kepada latihan. Latihannya apa? Nabi dah tak tinggalkan apa-apa kepada kita ni. Nabi tak tinggalkan harta, Nabi tak tinggalkan dinar, Nabi tak tinggalkan dirham. Yang Nabi tinggalkan apa? Nabi tinggalkan apa? Ahli keluarga dia, sunnah dia. Sebab tu Nabi bagi tahu, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu pegang 2 perkara ni. 2 perkara ni kalau kamu pegang, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran. Yang kedua, sunnah aku. Sunnah siapa? Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah setiap hari Jumaat mimbar akan sebut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu bergaduh sesama kamu sesuatu perkara, atas perkara sesuatu perkara, kamu kembalilah kepada Allah dan juga Rasul.
Dekat situ ada jawapan. Cuma kita ni kadang-kadang manusia, kita suka mengikut hukum dunia sahaja. Contoh paling mudah faraid. Kita kata kita ada anak sekian-sekian, kita sayang kepada anak sekian yang ini, kita bagi harta kepada dia tanpa kita guna faraid. Boleh tak? Boleh, silakan, tak ada masalah. Tapi kita seolah-olah macam bagi tahu yang Allah tetapkan, yang ada dalam Quran ni macam tak adil. Terpulang kepada kita. Kalau kita kata kita ulul albab, kita kata kita hebat, kita orang yang matang, yang hebat kan. Jadi yang kedua, dengan cara perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW, baru dapat syafaat Nabi. Yang ketiga, yang keempat, cara dosa itu dapat dihapuskan ialah dengan cara Allahumma salli ala Muhammad. Allah ampunkan dosa kita tu dengan kesian. Allah, kesiannya hamba aku ni, walaupun dia banyak dosa, dia tetap istighfar pada aku. Walaupun dia banyak dosa, tetap buat kebaikan, aku ampunkan dia. Dengan sebab apa? Allah sendiri nak ampunkan dia, sebab kesian. Sebab tu kat dalam dunia ni tak banyak tuan-tuan, kita minta kat dalam dunia, Allah pandang kita dengan pandang kesian pun tak apa dah. Sebab kalau kita amalan kita dengan semayang kita tak semayang kita tadi tu pun tak dapat tarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk pun tak dapat. Khusyuk pun, ya Allah. Boleh kita muhasabah diri sendirilah. Hari ni kalau kata umur kita 30, hari ni kalau kata umur kita 40, 50, 60, bagi tahu satu hari saja yang kita rasa solat kita ni betul-betul khusyuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah dekat surau sini, dekat masjid sini, ataupun dekat mana-mana tempat. Susah nak dapat kekhusyukan. Dan ulama bagi tahu antara perkara yang pertama ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam dunia ialah kekhusyukan solat. Selepas kewafatan baginda Nabi SAW, antara perkara yang diangkat sekali ialah kekhusyukan solat. Sebab itulah dekat dalam solat kita tak boleh fikir fokus pada solat. Mesti ada je dunia yang masuk ke dalam otak kita ni. Mesti akan ada juga yang lalu. Tak lalu dunia lalu, lalat pula lalu. Lalat tu pula kita ajak borak pula. Contoh. Kan? Dan yang kelima, cara Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita dengan cara Allah tenggelamkan kita dekat dalam neraka dan juga masukkan kita dalam syurga setelah beberapa tahun. Sebab ada dua jenis manusia yang Allah tenggelamkan kat dalam neraka, Allah kekalkan. Dan ini satu golongan lagi, Allah tenggelamkan, maksudnya Allah sucikan dia, masuk kat dalam syurga. Kan? Itu yang pertama, jenis istighfar. Istighfar tu disebabkan untuk ampunkan dosa. Kenapa lagi kita istighfar selepas solat? Adakah istighfar tadi itu untuk kita ampunkan untuk Allah SWT ampunkan dosa dan kita nak Allah SWT ampunkan dosa? Ya. Kita nak istighfar kita tadi selepas solat tu supaya Allah SWT ampunkan dosa. Tapi istighfar betul-betul lah. Kita rasa macam memang kita ni selalu buat dosa. Memang kita ni memang tak lari daripada dosa. Kullu ibnu Adam khata' wa khairal khata'un at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa. Dan sebaik-baik pelaku dosa ialah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar yang kedua ialah jenis istighfar yang mana kita mengaku beristighfar disebabkan kita punya amalan tadi itu tidak sempurna. Sebab itulah kita semayang tadi, semayang maghrib, kita istighfar kepada Allah. Sempurna ke tidak aku punya semayang tadi ini? Sempurna ke tidak? Dalam satu hadis Nabi bagi tahu ada satu manusia semayang 60 tahun. Tapi Allah tak terima dia punya semayang. Dan Nabi sambung lagi, kerana tak sempurnakan dia punya rokok dan tak sempurnakan dia punya sujud. Maksudnya apa? Laju, tak tahu baca apa. Bahasa kalau kita punya mazhab Imam Syafi'i bagi tahu tomak ninah tu tak ada. Tomak ninah tu tak ada. Tuan-tuan biasa dengar kan? Biasa kalau bulan Ramadan lah. Biasa bulan Ramadan orang akan cari masjid ataupun surau Ferrari. Ferrari, tahu Ferrari kan? Jenis laju. Imam laju sikit. Okey, yang ini sedap ni, sedap. Patut dah sekarang ni dah boleh cari dah ni. Dah boleh cari ataupun imam yang mana bacaannya tenang pun okey, tak ada masalah. Cari yang laju sikit, kan? Biasa kita dah tahu dah. Tapi kita digambarkan negara jiran kita yang mana sembahyang tomak ninah pun tak ada, baca pun kita tak dapat tangkap bacaan dia. Tomak ninah tak ada. Sebab itulah Nabi bagi tahu jangan kamu ada sejenis golongan manusia sembahyang 60 tahun tapi Allah tak terima pun solat dia. Sebab apa? Tomak ninah tak ada, tak sempurnakan rukuk, tak sempurnakan sujud. Tak sempurnakan rukuk, tak sempurnakan sujud. Jadi kita mudah-mudahan kita dihindarkan daripada sifat.
Itu yang kedua punya istighfar, jenis istighfar. Yang ketiga jenis istighfar ialah disebabkan kita ni istighfar disebabkan kita tak mampu nak jadi hamba Allah yang sempurna. Apa maksud tak mampu nak jadi hamba Allah yang sempurna? Kita dengar azan tapi kita lengah-lengahkan azan. Sedangkan solat tu ada hak dia kan? Solat ada hak dia tak? Ada. Apa hak solat? Dua. Yang pertama, apa hak solat? Didirikan, dikerjakan, dibuat, dilakukan. Yang kedua, hak solat ialah jaga masa dia. Jaga masanya. Jaga masa solat. Kalau orang dulu, alhamdulillah, kalau kita tengok lepas dia noreh, contohlah orang dulu, lepas dia noreh ataupun lepas apa tu namanya dia apa nyawit, ada masa kejap dia rehat kailulah waktu zuhur tu. Lepas tu dia tahu, tiba-tiba dia tahu je waktu zuhur dah nak masuk. Dia terus pergi sembahyang. Balik semula sambung sekejap lagi dekat masuk dalam kebun. Balik sebelum asar. Sebelum asar mandi-mandi terus sembahyang. Tengok orang dulu. Saya suka sangat tengok cara orang dulu. Cara orang dulu ni kita boleh puji sebenarnya tuan-tuan. Kita boleh ikut sebenarnya cara orang dulu. Cara orang dulu ni dia punya tawakal kepada Allah. Kalau zaman sekarang lah tawakal kita boleh letak kepada orang yang berniaga. Tapi zaman dulu kita tengok tawakal orang dulu ni, anaknya ramai, rumahnya dhaif, serba dhaif lah. Apa tu lampu pun nak pakai lampu minyak tanah yang pump tu, atau kalau kat masjid pakai generator kan. Pakai generator. Tapi tak ada gaduh-gaduh macam zaman sekarang kan. Tak ada gaduh-gaduh. Anak pun ramai. Tapi ayahnya noreh, ayahnya nyawit, ya. Anaknya gemuk-gemuk. Makanannya semua dekat keliling rumah. Nak lada ambil lada, nak apa tu namanya, nak limau ambil limau, nak terung ambil terung. Semua dekat keliling rumah. Yang zaman sekarang, dulu nak dapat duit susah. Tapi kasih sayang penuh ada kat dalam tu. Zaman sekarang duit mudah dapat, tapi kasih sayang hilang. Kasih sayang hilang. Sebab tu kalau dulu orang ada pengalaman dia nak cerita, seronoknya dapat datang Kuala Lumpur. Contoh kan. Saya daripada selatan, dapat cuti sekolah aja. Susah nak datang Kuala Lumpur ni boleh kira pun setahun 10 tahun berapa kali. Dapat datang Kuala Lumpur, wah ada menara besar. Dapat datang sekali, syukurnya. Apresiasi muka tu, ya Allah syukurnya. Jadi tuan-tuan, itu zaman dulu. Walaupun perkara tu dah lepas, tapi kita kena ambil input yang dulu. Kenapa orang dulu dia punya yakin pada Allah SWT, walaupun anak 10 orang kerja noreh, kerja nyawit, kerja petani, kerja mengail ataupun nelayan, tapi rezeki tu ada. Kasih sayang anak semua dia dapat rasa kasih sayang mak dengan bapak dia sendiri. Tapi hari ini manusia, itu yang kita kata, hari ini manusia semua rakus. Sehingga kan rakusnya manusia mencari harta, sehingga menyebabkan mak dia sendiri dia bunuh, ayah dia sendiri dia bunuh. Rakus. Sebab apa? Cari harta. Nak cari harta. Sebab itulah tuan-tuan, kita istighfar kepada Allah SWT kerana kita ni tak dapat tunaikan hak kita sebagai hamba Allah SWT. Daripada segi solat, kita tak dapat nak jaga. Orang tua dulu pesan, kalau keluar rumah, tak lain tak bukan, dia akan pesan, jangan lupa sembahyang. Tak lain tak bukan, memang itu memang sentiasa jadi bualan mulut mak ayah. Pergilah mana-mana pun, jangan lupa sembahyang. Orang tua dulu. Tapi tak apalah kalau anak-anak sekarang nak terima nasihat tu, terima. Kalau tak nak terima, ya sekarang orang pandai-pandai kan, terima, terpulang. Tapi pendapat saya kata cara orang tua dulu ada banyak manfaat yang kita boleh ambil. Ada banyak manfaat. Jadi itu berkenaan dengan istighfar. Jadi kita sebagai hamba Allah SWT jangan biarkan mulut kita tanpa zikir kepada Allah SWT. Kena sentiasa zikir kepada Allah SWT. Ada 4 jenis amalan yang Nabi bagi tahu. Cara kita nak ingat kepada Allah SWT ada 4 amalan. Kalau kita buat amalan ni pun dikira sebagai zikir. Nabi bagi tahu 4 amalan ni, kalau kita buat perkara tersebut pun dikira sebagai zikir pada Allah SWT. Yang pertama memanah. Yang kedua
Allahumma shalli alaihi wa sallam. Berenang. Yang ketiga, menunggang kuda. Dan yang keempat, bergurau senda dengan ahli keluarga, sama ada suami dengan isteri. Itu walaupun kita rasa macam bukan zikir, tapi itu dikira zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah aja. Zikir ni bukan hanya kita subhanallah subhanallah, tidak. Memang antara satu ayat dalam Al-Quran. Allah suruh kita semayang, tapi Allah tak suruh banyak-banyak semayang. Allah suruh kita puasa, Allah tak suruh kita banyak-banyak puasa. Allah suruh kita bersedekah, tapi Allah tak suruh kita banyak-banyak sedekah. Allah suruh kita datang masjid, tapi Allah tak suruh banyak-banyak datang masjid. Tapi satu-satunya amalan yang Allah letak dalam Al-Quran, Allah suruh buat satu perkara ni, tapi Allah suruh banyak-banyakkan. Banyak-banyakkan buat amalan ni. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang rasa diri dia itu beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak-banyak. Zikirlah banyak-banyak kepada Allah. Tengok langit pun ada zikirnya, tengok laut ada zikirnya, tengok pokok pun zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mudah aja. Tengok pokok, ya Allah, daripada kecil kita sebut. Kadang-kadang kita tengok pokok sebut, ya Allah. Itu dah kira zikir. Itu dikira zikir. Sebab lidah kita pertama kita sebut, ya Allah, hebat ya Allah. Daripada kecil pokok ni dah besar dah dapat apa tu, hasilkan buah. Kan kita sebut yang pertama Allah. Macam itu juga orang yang sakit, kalau boleh bila mana dia sakit, apa perkataan yang disebut? Kalau kata demam, apa perkataan yang pertama disebut? Kalau seorang anak, kalau dia demam, dia panas badan, dia akan jumpa mak sakit. Sebab apa? Dia tahu mak dia akan bantu dia untuk legakan dia. Tapi bila mana orang tu dah dewasa, kita kena belajar sesuatu perkara. Bila kita datang saja musibah, yang pertama, ya Allah, sebut nama Allah dulu. Tapi berapa ramai hari ini manusia mampu sebut nama Allah melebihi daripada segala-galanya. Ada manusia bila mana ditimpa musibah, tak jumpa doktor dululah. Soalnya musibah ni ada 3 jenis. Musibah ni ada 3 jenis. Yang pertama, musibah memang disebabkan memang Allah nak uji dia. Dunia memang tempat ujian. Dunia memang tempat ujian. Yang kedua, musibah ni yang diberi maksud sebagai apa tu namanya, teguran. Teguran Allah SWT. Allah beri musibah disebabkan Allah nak tegur dia. Kamu buat banyak apa? Sibuk dengan hal dunia kan? Kamu sibuk hal dunia, aku bagi kamu sakit. Barulah kamu sebut nama aku. Baru kamu sebut nama aku. Yang ketiga, musibah disebabkan, yang dimaksudkan dengan musibah yang ketiga ialah disebabkan azab. Azab. Kita punya lari jauh dengan Allah SWT menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Kita terik kemurkaan Allah SWT. Dan kita baru saja selesai daripada sambutan tahun baru. Sambutan tahun baru. Jadi kita kena azam. Kita kena ada satu planning kita. Planning kita pastikan kita cuba usahakan. Contoh sekarang ni kita dah masuk bulan Januari. Berbaki lebih kurang 2 bulan. Kurang daripada 70 hari je. Kurang daripada 70 hari kita akan masuk dalam satu bulan. Yang mana bulan tu lebih mulia daripada 11-11 bulan yang lain. Iaitu namanya bulan Ramadan. Macam mana kita nak sediakan diri kita untuk masuk dalam bulan yang mulia tu? Kita kena start diri kita untuk jadi mulia. Kita tak malu ke kita nak masuk dalam mulia, dalam bulan yang mulia, dalam keadaan diri kita masih tak mulia? Jadi kita buat programkan, kita programkan satu slot kat dalam rumah selepas maghrib ataupun selepas asar ataupun selepas subuh, buat halaqah Quran. Buat halaqah Quran. Seorang ayah baca, lepas tu isteri pula baca. Baca, perbetulkan Fatihah dulu pun tak apa. Seterusnya, Kak Long, okey Abang Long pula, okey Abang Ngah pula, okey Abang Uda, silakan. Terus halaqah Quran. Kita nampak macam simple, surah Fatihah je. Anak 18 tahun, 18 tahun pun. Tonton, tanyalah anak-anak. Memang kamu hafal surah Al-Fatihah? Bila last kamu tengok surah Al-Fatihah? Bila kamu buka mushaf, kamu tengok surah Al-Fatihah, bila? Saya tengok masa kat kedai-kedai nampak apa kita gantung-gantung tu kan.
Yang tergantung biasanya kalau kat kedai itu surah ayat 1000 dinar tu kan. Ayat 1000 dinar, ayat kursi. Ayat 1000 dinar kalau kita tampal tak faham apa tujuannya, tak jadi 1000 dinar, dia jadi 1 dirham. Takut jadi 1 ringgit. Sebab dalam ayat 1000 dinar tu Allah bagi tahu wa may yattaqillah, sesiapa yang bertakwa. Kalau maksud takwa pun tak faham, RM1 pun tak dapat nanti. Takut RM1 pun tak dapat. Bukan 1000 dinar. 1 dinar pun jauh, 1 dirham lagi jauh, RM1 pun tak dapat. Kena faham, bukan suruh digantung. Nak gantung boleh, tak ada masalah, tapi kena faham apa tujuannya. Wa may yattaqillah, sesiapa yang bertakwa. Barulah Allah tunjukkan jalan. Jadi tuan-tuan, musibah ni kita sebagai hamba Allah SWT kita kena ke depan. Sebab itulah orang bukan Islam, dia pelik tengok orang Islam. Aku pelik betul tengok orang Islam ni. Kalau diberi musibah dia boleh sabar. Bila diberi musibah dia sabar. Ini orang bukan Islam dia sebut. Kalau orang Islam ni diberi musibah dia sabar. Kalau dapat sikit tu dia tak komplain tapi dia syukur. Tu orang Islam. Sebab itulah kita kena pasakkan semula kita punya ukhuwah ni tuan-tuan, supaya kita belajar betul-betul tentang ilmu ni, supaya kita dapat amalkan dan penghayatan. Tak guna kalau kita pergi kuliah setiap hari tetapi ilmu tadi tu tak meresap kat dalam diri kita. Kalau kita muhasabah lagi, aku ni dah contohlah bulan 12 baru ni 2 minggu, contohlah 2 minggu cuti sekolah. Kalau dalam masa 2 minggu tu takkanlah tak ada satu amalan yang menyebabkan anak kita terlekat, yang kita suruh dilekat terus ilmu tu kat dalam diri dia. Kalau dalam masa 2 minggu takkanlah tak ada amalan yang kita nak amalkan. Kalau kata ajak anak tu, kalau daripada anak tu kecil sampai ke besar kita ajak dia pergi kuliah, anak tu akan rindu ke tempat kuliah. Dah lama lah tak pergi kuliah sini. Itulah yang menyebabkan satu orang profesor dekat UKM, dia bagi tahu anak dia nak SPM tahun ni, anak dia tadi tu dia minta kebenaran ayah dia, ayah saya nak pergi kuliah. Kuliah tu berada di pantai timur Malaysia, yang didatangi oleh satu orang ulama namanya Dr. Abdul Samad. Kan? Jadi ayah tersebut, engkau daripada Selangor nak pergi sana semata-mata nak tengok muka ulama, bukan disebabkan ada konsert, tidak, bukan disebabkan ada penyanyi ataupun ada, tak ada. Ini disebabkan nak tengok muka ulama, nak ambil manfaat daripada ulama. Kalau satu orang anak kita dah biasakan untuk datang masjid, sampai ke besar anak tu akan fikir, dah lama lah tak datang masjid, bila tengok masjid nak semayang. Tak adalah jadi anak-anak bila tengok masjid pergi tandas. Nampak masjid, dia orang sama sekarang ni, nampak masjid ni tempat buang najis dia je. Kalau kita pergi jalan-jalan 2 minggu baru ni jalan sikit nak pergi tandas, cari masjid. Petropam jauh pergi masjid. Hinanya masjid, tempat buang najis saja. Sedangkan patutnya antara perkara yang Nabi Muhammad seorang je dapat, Nabi-Nabi lain tak dapat, ialah Allah beri kebenaran kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW ni, solat di mana saja kamu nak solat, kamu solatlah. Dekat tanah, dekat tepi air, dekat tepi pasar, atas bangunan, bawah bangunan, dalam masjid, luar masjid, atas masjid, bawah masjid, semayanglah. Umat dulu tak dapat. Umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW tak dapat nak semayang macam mana Allah izinkan ke seluruh tanah ni, seluruh dunia ni Allah benarkan untuk kita solat. Allah benarkan umat Nabi SAW solat. Tapi berapa ramai hari ini orang yang dapat kemanisan dalam solat? Kemanisan dalam solat. Tonton, semua orang tahu
Perkara yang pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat ialah solat. Berapa ramai hari ini solat dia sama macam umur dia 15 tahun. Berapa ramai hari ini orang yang solat dia sama macam umur dia 16 tahun. Berapa ramai hari ini orang yang solat dia sama macam umur dia 6 tahun. Apa maksud dia, Ustaz? Baca tapi tak tahu. Baca tapi tak tahu. Contoh kita kata macam doa, duduk antara dua sujud. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa itu? Apa yang kita baca tu? Apa yang kita baca tu? Kita tak faham. Sebab itulah ada dalam satu kitab, ada dalam satu buku, Maza ya'ni intiman Islam, kenapa aku peluk Islam, kenapa aku pilih Islam? Islam ini cara hidup, bukan disebabkan keturunan. Sebab itulah keluarlah daripada Islam. Andai kata kita dapat Islam tu disebabkan keturunan, jangan ikut keturunan. Kita Islam disebabkan saya sendiri nak pilih. Inilah life saya, inilah kehidupan saya. Islam mengajak. Orang Yahudi pelik. Zaman Nabi sendiri orang Yahudi pelik. Tengok sahabat, ni Nabi kau ajar ke ni? Nak kencing ni? Ya Nabi. Sampai nak kencing pun Nabi kita ajar macam mana cara kencing yang sebenar, cara cangkungnya macam mana, Nabi ajar. Sampai tahap macam itu. Dekat sekolah kita ajar secara teori, mudah aja. Contohnya kita kata dalam masa umur kita 7 tahun 8 tahun kita ada belajar berkenaan dengan istinja. Betul? Istinja ni apa maksudnya? Menghilangkan najis menggunakan alat-alat yang tertentu apabila air tu tak ada. Maksudnya perkara yang menggantikan air. Apa perkara yang boleh menghilangkan najis? Ataupun bila mana kita nak cuci kencing kita, dengan cara sama ada tisu, ataupun daun, ataupun batu. Kita tengok balik dalam kehidupan kita, dah buat ke belum? Kalau umur 30 tahun, dah buat sekali belum? Kalau 40 tahun, dah buat sekali belum? Ustaz, air sentiasa ada. Memanglah sentiasa ada. Tapi kita, walaupun kita dikenali negeri yang sentiasa tak ada air, tapi air tetap ada kan? Tetap ada air. Tapi kita, itulah yang nak bagi tahunya. Tetap. Sebab itulah jangan, kita mudah aja, jangan belajar banyak-banyak. Nak belajar banyak-banyak tu bagus. Tapi kita kena ingat, soalan dekat kubur tu soalan yang mana kita belajar masa kita tadika. Kan? Soalan kat dalam kubur, malaikat tak tanya masa kita SPM. Okey, kamu punya metrik ni 8/5 bahagikan dengan ni. Tak ada. Malaikat tak tanya itu. Malaikat tanya soalan yang masa kita umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ma rabbuka? Soalan. Kalau secara orang yang tak sihat, alah soalan tu je Ustaz. Ya memang soalan tu. Kalau gitu Allah lah Tuhan saya. Tapi yang jawab tu bukan kamu punya mulut. Yang jawab tu bukan kamu punya mulut. Yang jawab ni semua anggota badan kamu ni. Betul ke tangan ni, tangan ni, betul ke tangan ni beriman? Betul ke mata ni sentiasa beriman? Betul ke telinga ni sentiasa beriman? Sentiasa ke mulut ni beriman? Sebab Allah bagi tahu al-yauma nakhtimu ala afwahim. Allah tutup semua ni. Mulut kamu tak boleh cakap. Wa tukallimuna aydihim, tangan kamu sendiri cakap. Betul tak kamu beriman? Siapa Tuhan kamu? Tangan sendiri akan cakap. Kalau tangan sentiasa buat maksiat, adakah dia akan jawab Allah? Adakah dia akan jawab Allah? Sebab itulah ulama tasawuf bagi tahu, kalau kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, kita tengok dalam kehidupan kita berapa banyak kita pergi ke satu tempat yang menyebabkan tempat tu dapat naikkan kita punya iman. Andai kata kita selalu pergi tempat yang tidak dapat naikkan iman, tak ada cerita tentang Allah, tak ada cerita tentang Nabi, maka kita akan mati kat tempat yang tak dapat naikkan iman kita. Mungkin bahasa susah. Kalau kita sentiasa pergi pasar, boleh jadi kita akan mati kat pasar. Kalau kita sentiasa pergi ke masjid, boleh jadi kita akan mati kat masjid. Terpulang kepada kita nak mati kat masjid ataupun nak mati dekat pasar. Kalau kita kata kita nak mati dekat masjid, perbanyakkanlah datang ke masjid. Perbanyakkanlah datang ke masjid. Jangan sombong dengan masjid. Jangan hirau kata-kata orang. Jangan hirau apa orang lain buat. Kita jalan terus pergi ke masjid. Sebab ke akhirat nanti semua orang akan nafsi. Semua orang
tahu dah soalan pertama dekat akhirat ialah bab semayang, tapi masih lagi tak faham tentang apa kegunaan semayang. Contoh kita kata ada masalah, sahabat Nabi bila datang masalah, yang pertama apa dia buat? Semayang. Sebab dia tahu dengan semayang tadi tu Allah akan buka rahmat dan Allah akan tunjukkan jalan penyelesaian. Tapi manusia akhir zaman, bila mana dapat masalah, apa yang dia fikir? Saya boleh selesaikan masalah. Masalah tu datang daripada Allah dan Allah sahaja yang boleh selesaikan masalah tersebut. Sebab itulah akidah kita kena jelas, manfaat, mudarat hanya semata-mata datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ubat boleh bagi manfaat kepada kita tak? Ubat tak boleh memberi manfaat kepada kita. Yang boleh memberi manfaat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dunia ini darul asbab, perlukan kepada sebab. Tapi kalau Allah tak perkenankan, dia tak dapat. Kan walaupun dia seorang nabi, tengok seorang nabi ditegur oleh Allah. Ya Allah, dulu kau bila aku sakit kau suruh aku ambil daun ni, kau suruh aku makan. Baik, tapi sekarang ni aku makan bertambah, aku bisa sakit. Dulu masa kau sakit kau minta pertolongan daripada aku. Sekarang kau sakit kau tak minta, kau terus tuju dekat pokok yang aku bagi tahu dulu. Maksudnya keyakinan kamu kepada aku dah tak ada. Itu seorang nabi. Apatah lagi kita. Jadi tuan-tuan, jadi kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab syurga tu satu perkara yang mahal. Kita sekarang ni yang ada kat depan saya ni semua dalam tuan-tuan tengah beribadat yang panjang tau sebenarnya. Kalau dalam ibadat yang paling lama sekali yang ada kat dalam muka dunia ni ialah korban. Tapi tuan-tuan yang ada depan saya ni, tuan-tuan tengah beribadah yang panjang. Apa maksud ibadah yang panjang? Bila satu orang yang berkahwin tu, setiap nafas itu semua ibadah. Orang yang berkahwin tu ibadah. Kahwin tu ibadah. Habis Ustaz, kalau kahwin 2 hari lepas tu cerai, tu lain cerita. Tu lain cerita. Ini ibadah yang panjang. Tuan-tuan sembahyang, tu semua dikira sebagai ibadah. Tuan-tuan sebenarnya, dulu kita belajar sembahyang kita 27 ganjarannya. Bila dah berkahwin, Allah gandakan 70 hingga 700,000 kali ganda. Wah, pahala susah nak dapat. Tapi masing-masing susah. Wallahualam, kita nak cakap lebih-lebih pun kita tak pandai juga. Mudah-mudahan yang hadir dekat sini Allah kekalkan sifat mesra kita, supaya kita terus seronok buat kita punya amal ibadah. Kita bagi laluan azan siap, nanti saya sambung sikit. Bismillah. إله إلا الله
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Baik, kita sambung sikit ya berkenaan dengan tadi saya bagi tahu berkenaan dengan iman tadi. Dia mudah aja. Kalau kita nak tahu kita ni masih ada iman. 3 tanda, kalau kita rasa kita ada 3 tanda ni, maksudnya kita masih beriman. Yang pertama, hati kita tak tertarik dengan dunia. Apa maksud tertarik dengan dunia? Kalau orang lelaki-lelaki ni, dunia dia apa? 3 perkara kan? Harta, tahta, wanita. Wanita, tahta, harta. Dia tak tertarik pun. Alah, pangkat biarlah, bagi je lah orang. Tu dah kira okey tu. Orang perempuan apa orang perempuan? Permata, kata-kata, lagi apa? Ada 3 kan? Orang perempuan punya ni, permata, kata-kata, cinta. Tu dia kalah. Orang perempuan dia punya masalah kat dalam dunia yang paling dia tak boleh nak elakkan, kata-kata, cinta, permata. Tu memang dia lembik. Orang lelaki itulah yang lembik, wanita, tahta dengan juga harta. Kita hati kita ni tak cenderung kepada dunia pun. Biarlah, orang ada dah biarlah. Tak ada dengki. Yang kedua, tanda hakikat iman kat dalam diri kita masih ada ialah hati kita ni sentiasa rindu nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu nak kembali kepada alam akhirat. Dan yang ketiga, sentiasa membuat persediaan untuk jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak ujian. Kita tahu tak tuan-tuan? Kita ni sebenarnya ada 4 musuh tau. Setiap manusia ni ada 4 musuh. Bukan musuh politik ke, bukan musuh ekonomi, tak. 4 musuh kita ada. Semua orang ni. Yang pertama manusia, musuh kita. Yang kedua musuh kita dunia. Yang ketiga musuh kita syaitan. Dan yang keempat musuh kita diri kita sendiri. 4 musuh. Apa maksud manusia itu musuh kita? Bila kita dah ada dekat atas, orang dengki kita, itu musuh kita tu. Cakap benda yang kita tak buat, dia cakap memfitnah kita, itu musuh kita lah tu. Itu biasalah tu, normal kat dalam dunia. Kan? Kita kalau kena fitnah, kita kena hina, biasalah. Nabi yang manusia sempurna lebih dihina, lebih kena hina, lebih kena maki. Bukan Nabi yang diciptakan yang paling mulia. Yang menciptakan Nabi, Allah sendiri pun dihina. Kita nak terasa sikit, tak payah rasa. Tak payah nak rasa. Itu musuh kita yang pertama. Yang kedua, musuh kita apa dia? Dunia. Macam mana fungsi dunia menyebabkan dia boleh jadi musuh kita? Sibuk sangat kerja nak capaikan matlamat, nak capaikan cita-cita, menyebabkan sembahyang tertinggal.
Tu musuh kita tu. Semua tak perasan. Kan tengok cerita best. Cerita best, ya Allah, bestnya masuk zuhur. Masuk zuhur. Habis zuhur. Habis zuhur masuk asar. Kan dunia tu. Dunia melalaikan kita. Yang ketiga syaitan. Syaitan ni agak bahaya. Allahu Akbar. Tunjuk-tunjuk sikit kamu ni orang alim. Dia cucuk kita jadi orang alim. Tunjukkan suara kamu baca Quran sedap, bagi sedap sikit. Bagi orang puji kamu. Kan? Dah ada sifat kat situ nanti, dah bila dah terkena cucukan iblis, mulalah sombong. Itulah yang keempat yang dinamakan sebagai musuh kita, diri kita sendiri. Sombong dengan apa yang ada. Bangga dengan apa yang ada. Bangga dengan apa yang ada. Ini tolak perkara-perkara ni. Yang pertama, kita dah tahu dah siapa musuh kita. Bila kita dah tahu, kita kena fikir macam mana nak tepis musuh-musuh ni. Tepis musuh-musuh ni mudah aja. Jarak kita dengan Al-Quran tu macam mana? Berapa jauh? Dekat kan? Zikir kita berapa hari satu kali? Cuba usahakan supaya musuh-musuh tadi tu lari. Contoh. Bila dengar azan, siapa yang lari? Bila dengar azan, siapa yang lari? Syaitan yang lari. Manusia lagi tak? Tak lagi. Tapi hari ini manusia memperbesarkan isu azan. Contoh, baru awal tahun itu kan, semalam kemarin kan isu berkenaan dengan azan, betul? Apa buat azan? Tadi saya ditanya orang. Jadi jawapan saya, kamu marah sekarang 2024. Kenapa kamu tak marah tahun 1957 waktu mereka tu orang azan? Tak betul ni. Apa kena merdeka dengan azan? Betul tak? Saya tak nak suruh tuan-tuan ya atau tidak. Tuan-tuan kaji balik. Azan kat mana-mana azan lah. Apa kena mena dapat anak dengan azan? Apa kena mena dengan kita nak pergi azan lebih bagus ataupun kita pergi umrah lagi bagus? Sudah. Kan? Pergi umrah, azan. Kenapa? Baik pergi umrah aja terus. Azan, tuan-tuan, benda ni lah yang jadi masalah, tuan-tuan. Benda ni akan jadi masalah. Akhir zaman nanti, yang pertama, hukum hakam akan terombang-ambing. Hukum hakam akan terombang-ambing. Menyebabkan orang kata, ada tak ulama yang kata boleh? Kita mencari dalil supaya membetulkan perbuatan kita. Sepatutnya kita ni mengikut dalil yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kita mencari dalil supaya membenarkan apa yang kita cakap. Itu salah, itu something wrong. Sangat salah. Sebab itulah saya bagi tahu, orang dulu ambil ilmu dekat masjid, amalkan. Saya suka bawa contoh yang paling besar sekali, yang kita jarang nampak, ialah tandas. Tandas orang dulu kat mana? Dekat luar rumah. Alah, tuan-tuan kalau lupa, saya ingatkan balik, yang tuan-tuan kalau nak pergi tandas malam-malam tu, tempat saya takut-takut tu, konon-kononnya berani. Bila air orang dulu kat mana? Dalam rumah. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, syarat sah sembahyang pakaian yang bersih, tak kena najis. Tak kena najis. Contoh, saya bagi contoh. Air ludah ni kalau kena kat pakaian, contohlah saya ludah kat pakaian saya, sah ke tak sah sembahyang? Ni jangan cerita pasal ni mazhab. No. Kita fokus pada, kita back kepada kita normal mazhab Imam Syafi'i. Saya ludah kat baju saya, sah ke tak sah saya sembahyang? Sah ke tak sah? Benda yang tuan-tuan rasa, kita rasa benda yang remeh kan? Kita nak jawab pun, ludah, kalau sekarang ni saya ludah, masih sah. Mana yang ludah yang dikatakan tak sah? Ludah yang mana dia datang, yang ludah air tu yang keluar daripada perut, keluar dekat atas. Alah, senang kita mengences. Apa mengences? Allah, apa bahasa Melayu? Apa bahasa Melayu? Aku nak lukis tak dapat. Apa bahasa Melayu? Mengences. Air 'air 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 'air
Air liur basi, kalau tuan-tuan tidur, terkena baju, tak sah. Tak sah sembahyang. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ini saya memang kita fokus pada Imam Syafi'i sebab tuan-tuan mudahnya. Kalau kita kata Ustaz, asal Imam Syafi'i je, mudah. Saya bagi tahu tuan-tuan. Tuan-tuan kenal tak Imam Nu'man bin Sabit? Siapa pula tu Ustaz? Memang kita tak kenal. Sebab kita nama Imam Syafi'i pun tak kenal. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Nu'man bin Sabit tu nama Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Kita baca hadis kan? Baca hadis An Abi Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Siapa nama Abu Hurairah? Kita jangan sibuk ambil pandangan dia dalam keadaan kita tak tahu siapa dia. Abu Hurairah nama dia siapa? Abdul Rahman bin Sakhar. Sebelum itu bila dapat Islam. Sebelum Islam nama dia siapa? Abu Syams, bapa matahari. Yang memberi maksud dia ni sebelum dapat Islam, agama dia ialah sembah matahari. Itu. Jadi sebab tu saya bagi tahu, fokus pada satu mazhab dulu. Tuan-tuan jangan nak mazhab ni. Tak payah. Tak payah, kalang kabut. Contoh mudah, tuan-tuan nak makan nasi lemak, campur pula lontong. Contoh campur lontong, masukkan sate, masukkan chicken chop dalam tu. Tuan-tuan makan apa sebenarnya? Apa tuan-tuan makan? Boleh tak makan? Boleh. Rasa tak? Rasa. Sebenarnya tuan-tuan makan apa? Nasi goreng, contohlah nasi goreng campur bihun goreng. Campur pula dengan lontong, campur dengan soto. Jadi satu pinggan. Dah campur semua tu. Tuan-tuan makan apa? Kalau tuan-tuan makan nasi lemak, tuan-tuan akan rasa, oh yang nak kata lemak tu dekat nasi tu sebab ada santan. Jadi kekuatan dekat nasi lemak ni ialah sambal. Tuan-tuan tahu. Sebab apa? Tuan-tuan fokus pada makanan satu. Itulah saya nak ajak tuan-tuan. Fokus pada mazhab Imam Syafi'i. Tak perlu. Bukan kita kata tak boleh belajar mazhab lain. Boleh. Silakan nak belajar. Dalam masa sama, jangan kita menafikan dalam mazhab dekat dalam Malaysia ni, fokus kita, konteks kita ialah ikut pada mazhab Imam Syafi'i. Andai kata tidak ada jawapan dekat mazhab Imam Syafi'i, kita rujuk pada para alim ulama ataupun mufti, barulah dia akan keluarkan selain daripada mazhab Imam Syafi'i. Itu silakan, tak ada masalah. Tapi ini kita nak ambil ini sikit. Yang jadi masalah, kita ambil sikit-sikit tu sebab nak kuatkan hujah kita. Salah tuan-tuan, salah. Allah bagi tahu, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Betul kalau kamu kata kamu betul, tunjukkan bukti. Kalau bukti itu dah salah. Contoh orang cakap, mana ada azan? Tunjukkan saya bukti azan dalam Islam yang kata ada peperangan ada azan. Azan tu membesarkan. Saya ada tanya balik, siapa idea siapa yang dapat azan ni? Idea siapa? Pun tak boleh nak jawab. Sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Zaid. Dikuatkan lagi pendapat Abdullah bin Zaid ni dalam mimpi Sayyidina Umar. Wahai Rasulullah, kalau loceng tak boleh, api pun kau tak terima, dengan apa lagi tadi? Sama ada loceng, api, apa tu, gendang kan? Gendang tu Abdullah bin Zaid beritahu, aku dapat mimpi, orang ni ajar aku sekian. Dibenarkan oleh pula Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ya aku mimpi benda yang sama. Ketahuilah oleh kamu berdua, sebenarnya yang datang pada mimpi kamu tu ialah malaikat yang ajar. Lalu diterima oleh Rasulullah cara nak panggil orang Islam dengan cara azan. Itu pun jadi masalah. Azan je lah. Dalam kereta nak azan. Kalau tuan-tuan pergi kerja pagi-pagi, kalau tak azan, kalau tak zikir, tuan-tuan buat apa? Dengan lagu. Apa dapat? Sampai ketua azan, lagu nampuhan, kaki bergerak, deg. Itulah masa 10 kalau katalah pergi tempat kerja 10 minit, kalau kata 10 tahun, berapa minit tuan-tuan dah habiskan masa gitu, buang gitu je. Sedangkan 10 minit tu sangat berharga kalau tuan-tuan dapat berzikir. Zikirlah. Tapi kita suka cari, yalah, orang sekarang sibuk nak cari masalah je, masalah. Belajar tak nak. Lepas tu cari, tak nak belajar satu. Tapi dia akan belajar contoh macam Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi contoh ini tak ada kena-mengena dengan apa-apa. Tentang Ashabul Kahfi. Disiplin ilmu, apa yang berlaku yang saya tengok salah.
Kita cakap, tengok Ashabul Kahfi pun Kristian. Contoh Kristian. Lepas tu dia akan membingungkan orang. Betul ke? Dia biarkan orang gaduh. Salah disiplin ilmu tu. Seorang imam kalau dia nak sembahyang isyak nanti, dia bagi tahu, okey makmum, kita akan selepas kita rukuk, kita akan baca doa qunut nazilah. Tuan-tuan maklum tak? Maklum. Tiba-tibalah imam tu terus baca doa qunut. Tuan-tuan ada yang dah sujud. Nak salahkan siapa? Ada pula makmum, biarlah imam apa sujud sahwi, saya tak ada sujud sahwi. Imam tu diikuti. Bukan makmum kena ikut, bukan imam kena ikut makmum kena ikut imam. Itu benda tu kena jelas. Jadi disiplin ilmu Ashabul Kahfi daripada zaman Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, semua Islam. Semua Islam. Benda tu semua telah dirakamkan. Jangan gaduh-gaduh lah. Pergi masjid tak nampak, asyik gaduh. Nanti ni bila Covid dah banyak ni, mula Covid dah banyak, mulalah nanti. Mufti pun ada orang Yahudi kan? Dulu masjid tutup. Apa lagi institusi agama? Orang-orang. Imam dengan Bilal yang boleh datang. Tapi orang yang cakap tu sekarang tak ada. Orang yang cakap banyak tu hari ni tak ada. 5 waktu sembahyang tak ada. Yang datang ni lah rambut apa warna putih ni. Nah kan? Yang ini yang redha. Jadi tuan-tuan, back kepada cara orang dulu lah. Cukup sekadar itu perkongsian saya pada malam ini. Yang baik itu sememangnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu sememangnya datang daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.